Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 ingin menerangkan tentang pendekatan Nahu struktural. Pendekatan Nahu struktural ini amat mementingkan terhadap data dan menolak kebergantungan terhadap intuisi. Tumpuan yang diberikan kepada data menyebabkan ahli struktural tidak mementingkan aspek semantik. Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahawa semantik adalah amat sukar untuk diperjelaskan. Sebagai contoh, kata nama ditakrifkan sebagai perkataan yang menjelaskan sesuatu perkara, iaitu benda, binatang, tumbuhan, masa atau hal. Bagi pendekatan Nahu struktural, bahasa dalam struktural dianggap sebagai sistem yang berhubung dan oleh itu, dalam meneliti sesuatu kata tersebut tidak dilihat secara terpisah atau terasing. Seterusnya, penelitian juga dilakukan secara sintagmatik dan paradigmatik. Oleh itu, frasa atau ayat diteliti dengan melihat perkaitan susunan unsur-unsur atau konstituennya. Dalam struktur ayat, aspek yang dilihat adalah susunan unsur di dalam untaian kata, iaitu word string, atau paksi dalam rangkaian, iaitu axis of chain. Berikut merupakan contoh bagi sintagmatik. Contoh 1A menunjukkan bahawa terdapat dua unsur yang membina frasa, iaitu kata nama bunga dan kata adjektif mawar. Contoh 2A juga dibina oleh dua unsur, iaitu unsur atau konstituen subjek, iaitu pelakon itu, dan predikat berbaju kebaya. Unsur yang membina subjek dan predikat ialah frasa, iaitu frasa nama dan frasa kerja. Kedua-dua frasa ini diletakkan secara berurutan. Seterusnya, bagi paradigmatik, sesuatu golongan kata boleh mengisi sesuatu posisi dan pada kelazimannya, perkataan yang mengisi sesuatu posisi terdiri daripada golongan kata yang sama. Sebagai contoh dalam bahasa Melayu, posisi subjek lazimnya diisi oleh kata nama atau frasa nama. Manakala, posisi untuk predikat boleh diisi oleh golongan kata nama, kata kerja atau kata adjektif. Berikut merupakan contoh bagi paradigmatik. Berdasarkan kepada contoh di atas, perkataan Salma dan ibunya, iaitu contoh daripada 3A dan 3B, boleh menggantikan perkataan pelakon itu di dalam ayat yang tadi, iaitu di ayat 2A. Sistem ini boleh diisi oleh kata nama atau frasa nama. Bagaimanapun, perkataan Azman dan rumah dalam contoh 3C dan 3D tidak dapat menggantikan perkataan pelakon itu. Tetapi perkataan ini, iaitu Azman dan rumah, masih dimasukkan ke dalam sistem kata nama kerana mempunyai fungsi yang sama dengan kata nama yang lain. Iaitu, dia boleh berfungsi sebagai subjek, objek dan boleh didahului oleh kata bilangan. Seterusnya, pembentangan diteruskan lagi dengan teknik pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nora Ain binti Zainal, nombor matrik 197449. Saya akan menerangkan tentang teknik soal jawab. Teknik soal jawab ini sering kali digunakan oleh guru-guru di sekolah kerana teknik ini paling lama dan paling popular digunakan dalam pendidikan. Guru akan mengemukakan soalan berkaitan dengan isi pelajaran dan murid perlu memberi tindak balas yang sewajarnya. Jadi, saya memilih untuk mengajarkan kata kerja dalam pendekatan Nahu struktural menggunakan teknik soal jawab. Langkah pengajarannya ialah guru akan mula bersoal jawab dengan pelajar dengan bertanya pengetahuan awal pelajar mengenai Nahu struktural. Jika pelajar tersebut tidak tahu mengenai pendekatan struktural, guru akan menerangkan secara ringkas tentang Nahu struktural tersebut. Yang ketiga, guru akan mendedahkan tentang pendekatan Nahu struktural dalam pengajaran kata kerja. Yang keempat, guru akan berinteraksi dengan pelajar dengan bersoal jawab dengan mereka, iaitu guru akan bertanyakan apa itu kata kerja, apa yang mereka tahu tentang kata kerja,
dan pelajar akan memberikan tindak balas dengan menjawab soalan dari guru. Jadi, teknik soal jawab itu berlaku pendekatan nahu struktural dalam pengajaran kata kerja. Contoh soalannya, bina ayat menggunakan frasa kerja. Jadi, yang ayat pertama iaitu emak memasak di dapur. Okey, yang ini menggunakan pendekatan nahu struktural sistematik iaitu mendata. Okey, memasak di dapur. Memasak itu merupakan frasa kerja. Jadi ayat yang nombor 1 itu betul kerana ayat itu mengandung makna, kerana ayat itu jelas. Manakala ayat kedua iaitu dapur di emak memasak. Ayat ini mengandungi frasa kerja iaitu memasak. Namun ayat ini dikira salah dalam pendekatan nahu struktural kerana ayat ini susunan frasa nama dan frasa kerjanya diletakkan sewenang-wenangnya. Susunannya terbalik. Jadi ianya dikira tidak mempunyai makna dan ayat ini tidak gramatis. Manakala pendekatan nahu struktural dalam paradigmatik pula ialah, sebagai contoh kita tengok ayat pertama, ayam itu berkokok di pagi hari. Nombor 2, ayam itu sedang mematuk makanannya. Nombor 3, ayam itu berbaju kebaya. Nombor 4, ayam itu sedang menyepak bola. Keempat-empat ayat ini, binaan ayatnya telah pun betul dan tepat. Dan ayatnya juga gramatis. Namun dalam pendekatan struktural, hanya ayat nombor 1 dan nombor 2 sahaja dikira betul. Hal ini kerana ayat nombor 1 dan nombor 2 mengandungi makna. Nombor 3 tu betul iaitu ayam itu berbaju kebaya namun ianya tidak mempunyai makna sama sekali. Hal ini kerana ayam tidak boleh berbaju kebaya. Hanya manusia sahaja yang boleh berbaju kebaya. Jadi itu saja teknik pengajaran menggunakan soal jawab dalam pengajaran kata kerja menggunakan pendekatan nahu struktural. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Emza, nombor matrik 195938. Hari ini saya nak menerangkan tentang pengajaran kata kerja menggunakan teknik latih tubi dalam pendekatan nahu struktural. Baiklah, apakah itu kaedah latih tubi? Kaedah latih tubi ni dia bertujuan untuk menyediakan latihan dan peneguhan secukupnya kepada murid tentang sesuatu pembelajaran secara spesifik, di mana tujuan penggunaan latih tubi adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin ketekalannya. Baiklah, langkah pengajaran untuk penggunaan teknik latih tubi bagi pendekatan nahu struktural ialah yang pertama, guru akan memberi penerangan kepada murid-murid agar memahami rumus-rumus tata bahasa nahu struktural. Yang kedua, guru akan menghuraikan perbezaan hubungan dari segi sistematik dan paradigmatik. Yang ketiga, guru akan menggunakan unsur perbandingan struktur ayat bagi memastikan kefahaman murid tentang rumus bahasa yang diajar. Yang keempat, setelah murid faham huraian unsur dalam nahu struktural, latih tubi akan diberikan sebagai peneguhan. Dan seterusnya, yang kelima adalah guru akan meminta murid untuk membuat soalan berbentuk latih tubi di dalam kelas dan berbincang bersama murid di dalam kelas. Contoh soalan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat contoh soalan dalam bentuk latih tubi akan diberikan kepada murid. Antara contoh soalannya adalah seperti berikut. Tentukan sama ada ayat di bawah betul atau salah menurut pendekatan nahu struktural. Ayat pertama ialah pekerja itu menebang pokok dengan gergaji. Kita akan lihat dari sudut sistematik, iaitu susunan frasa dalam ayat pekerja itu menebang pokok dengan gergaji adalah bermakna kerana frasa nama pekerja itu berada di hadapan frasa kerja menebang pokok. Manakala frasa seni nama dengan gergaji pula menjadi unsur tambahan iaitu keterangan. Kalau kita lihat seterusnya adalah kalau kita lihat ayat yang kedua, iaitu menebang pokok dengan gergaji pekerja itu. Secara dari segi sistematik, susunan frasa dalam ayat tidak bermakna dan tak tepat. Kerana dari segi konteksnya betul, tapi tak tepat dan tak bermakna kerana tiada perkaitan makna. Untuk nahu struktural, kita mementingkan pendekatan ataupun perkaitan makna. Sebab tu dalam nahu struktural, ayat songsang dianggap salah kerana dia menekankan unsur perkaitan makna, iaitu menekankan di mana frasa nama akan diletakkan di hadapan.
dari segi hubungan paradigmatik. Untuk soalan untuk soalan latih tubi yang diberikan untuk hubungan paradigmatik, contoh dia adalah tentukan golongan kata yang boleh dijadikan pilihan sebagai unsur penggantian dalam ayat di bawah. Kat bawah ni ada 4 ayat, iaitu kalau kita lihat satu persatu. Ayat pertama adalah kakak saya berbaju kurung. Ayat kedua, kakak saya memanggang nasi. Ayat ketiga, kakak saya mengemas rumah. Ayat keempat, kakak saya sedang menyalak. Untuk ayat 1 dengan 3 tu betul dari segi binaan nahwu struktural kerana mempunyai makna, manakala ayat 2 dengan 4 dia dianggap salah kerana tak memiliki perkaitan makna. Okey, kalau kita tengok ayat 1, kakak saya berbaju kurung, dia mempunyai perkaitan makna iaitu berbaju kurung. Betul lah, ada kaitan makna kat situ, kakak dia pakai baju kurung tu. Okey, ayat ketiga pula, kakak saya mengemas rumah, iaitu ada juga perkaitan makna. Jadi dari segi binaan nahwu struktural pun dianggap betul. Manakala ayat kedua dengan ketiga, iaitu ayat kedua, kakak saya memanggang nasi, dekat sini dianggap salah kerana memanggang nasi dianggap tak ada perkaitan makna kerana nasi bukan dipanggang. Seterusnya, ayat keempat adalah kakak saya sedang menyalak. Kat sini dia salah sebab dia tak ada perkaitan makna di antara sedang menyalak dengan kakak saya itu. Sebab kakak saya adalah manusia. Manusia dia tak ada konsep sedang menyalak ataupun dia tak ada menyalak. Okey, kat sini kita dapat lihat bahawa nahwu struktural ni sangat menekankan perkaitan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan daripada kumpulan saya, iaitu berkaitan dengan pendekatan nahwu struktural. Baiklah, dan saya telah memilih satu teknik untuk mengajarkan kata kerja, iaitu teknik simulasi. Baiklah, sebelum tu, teknik simulasi ini merupakan teknik yang diklasifikasikan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Pada kebiasaannya, teknik simulasi ini memerlukan murid untuk berinteraksi sesama mereka berdasarkan peranan masing-masing dalam proses penyelesaian masalah ataupun untuk menyelesaikan sesuatu isu atau tugasan yang telah diberikan. Dan teknik simulasi ini sebenarnya mampu untuk meningkatkan kebolehan murid untuk mengaplikasikan konsep-konsep tertentu dalam proses penyelesaian masalah. Baiklah, seterusnya kita bergerak ke slide langkah pengajaran. Pada langkah yang pertama, guru menerangkan fungsi imbuhan mem dan men melalui perkataan-perkataan yang terdiri daripada kata dasar yang mengandungi kata kerja. Baik, contoh penerangan yang guru boleh berikan adalah perkataan tulis apabila mengalami proses pengimbuhan akan bertukar menjadi menulis. Dan pada langkah ini guru juga perlu menjelaskan kepada murid bahawa imbuhan perlu digunakan apabila kata dasar itu bermula dengan huruf M, L, N, R dan juga W. Seterusnya kita bergerak kepada langkah yang kedua, iaitu guru akan menerangkan makna tata bahasa yang dibawa oleh imbuhan mem dan men terhadap kata kerja dasar yang diimbuhkan kepadanya. Baiklah, di sini guru boleh mengambil contoh ayat yang berbunyi seperti rambut nenek sudah memutih. Dan di sini kita dapat lihat kata kerja dasar yang digunakan ialah putih, dan apabila mengalami proses pengimbuhan iaitu ditambah imbuhan awalan ianya bertukar menjadi memutih sekaligus membawa maksud menjadi semakin putih. Dan dalam ayat sebentar tadi, rambut nenek sudah memutih, murid akan faham daripada ayat tersebut rambut nenek menjadi semakin putih. Dan pada langkah yang ketiga, iaitu langkah yang terakhir, guru akan memberikan latihan pengukuhan kepada murid sebagai kerja rumah ataupun untuk menambahkan lagi kefahaman murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Dan soalan-soalan, contoh-contoh soalan boleh dilihat seperti berikut. Ini merupakan slide pembentalan berkaitan dengan aktiviti pengajaran, iaitu menggunakan teknik simulasi yang telah saya pilih. Baiklah, pada langkah yang pertama,
Guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil dan guru akan mengedarkan satu petikan pendek berserta dengan satu pen marker dan juga satu kertas sebab untuk murid melakukan aktiviti secara berkumpulan. Dan seterusnya, guru akan meminta murid untuk mencari atau mengenal pasti perkataan-perkataan yang menggunakan imbuhan me, men dan mem. Dan seterusnya, murid perlu membina ayat menggunakan perkataan-perkataan tersebut yang telah mereka kenal pasti sebentar tadi. Dan pada langkah yang terakhir, guru akan meminta wakil murid daripada setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas. Dan sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sufian bin Maulana, nombor metrik 196070. Okey, saya akan menerangkan tentang satu jenis aktiviti PAK 21 yang dinamakan Rally Robin. Rally Robin ini adalah bertujuan untuk mengasah kefahaman murid tentang topik yang dipelajari. Aktiviti ini bukan sahaja untuk menguji kefahaman, malah boleh dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kemahiran lisan bagi seseorang murid tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada langkah pengajaran. Untuk langkah pengajaran, pertama sekali guru memberikan penerangan kepada murid tentang tata bahasa dari segi aspek nahu struktural. Kemudian guru menjelaskan tentang hubungan sintagmatik dan paradigmatik dalam proses membentuk ayat. Setelah selesai proses penerangan oleh guru, aktiviti Rally Robin dimulakan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 2 orang yang berpasangan. Seterusnya, kemudian guru memberikan soalan tata bahasa nahwu struktural. Kemudian murid secara bergilir-gilir akan memberi respon terhadap soalan yang diberi secara lisan. Ibaratnya mereka sedang bercerita antara 2 orang. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada contoh soalan yang akan guru berikan. Untuk soalan yang pertama berbunyi, berikan satu contoh struktur ayat yang betul dan jelaskan mengapa. Baiklah, jawapan untuk soalan ini dari segi aspek sintagmatik, iaitu sebagai contoh, peniaga itu menjual buah-buahan segar. Susunan ayat ini adalah bermakna kerana frasa nama berada di hadapan sebagai subjek, kemudian diikuti dengan frasa kerja sebagai predikat. Maka jelas kita dapat melihat bahawa ayat ini adalah betul dan bermakna. Okey, baiklah. Seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua berbunyi, ayam itu sedang membeli makanan. Adakah ayat ini betul ataupun salah? Terangkan mengapa. Dalam unsur paradigmatik, ayat itu dianggap salah kerana struktur ayat itu tidak mempunyai makna walaupun mempunyai binaan ayat yang betul dan gramatis, iaitu mempunyai subjek dan predikat. Ini disebabkan adanya perkataan membeli makanan kerana ayam adalah seekor haiwan dan aktiviti membeli makanan adalah aktiviti manusia. Oleh sebab itu, ayat ini adalah ayat yang salah walaupun susunannya adalah betul dan gramatis. Binaan ayatnya betul dan gramatis. Okey, baiklah, sekian itu sahaja untuk aktiviti PAK 21 Rally Robin. Sekian, terima kasih.